Guys, hi, assalamualaikum. What's poppin'? Welcome back to my channel Kim Jeb. So guys, hari ni macam biasa aku akan buat kisah seram, pengalaman kisah seram. Aku akan cerita dalam 2 ataupun 3 cerita yang mana dikongsikan kepada aku melalui Instagram. So kalau korang nak share kisah seram korang boleh DM aku. Okay, aku akan letak link IG aku dekat description. Korang boleh DM saja, okay? Sebelum aku mulakan cerita, jangan lupa tekan button like, share and subscribe, okay? So, aku akan mula cerita dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni diceritakan oleh saudara Fadil. Okay, Fadil ni adalah seorang pekerja kilang yang mana dia ni selalu balik lewat malam. Kerja shift, orang kata dia kerja shift. Kadang-kadang balik tengah malam, kadang-kadang balik pukul 7 pagi, macam tu. So, pada satu hari dia ni ditugaskan pada pukul 2 petang dan balik pada 12 malam, tak silap akulah. Okay. And bila dia balik rumah tu, dalam perjalanan dia balik rumah, dia duduk kampung, jadi perjalanannya tu agak gelap lah. Macam awak semua tahu, dekat kampung ni biasalah ada ladang kelapa sawit, ada orang kata kebun-kebun banyak, memang gelap lah jalan-jalan kampung ni. So bila dalam perjalanan balik tu, dia balik bawa motor saja macam biasa, relax-relax, santai-santai. And tiba-tiba tayar dia ni rasa macam lembik. Tahu tak, kalau tayar lembik kan, macam pancit kan berat kan motor. Macam klise kan, biasa dia pun dah rasa macam ada sesuatu ni, takkan tiba-tiba jadi macam ni kan. So dia pun mula berzikir lah, subhanallah, 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 subhanallah. Okay, dia cuba untuk berzikir, untuk lupakan apa yang dia tengah fikir sekarang. Sebab biasalah bila dah jadi macam tu, kita akan overthinking kau punya. Bila dah jadi macam tu, dia zikir subhanallah, 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 subhanallah. And sampai satu ada orang kata pokok-pokok buluh, mat. Okay, tahu kan pokok-pokok buluh. Bila dia dah sampai satu tempat ada pokok-pokok buluh macam tu, dia tengok. Okay. Bila dia tengok tu, dia nampak ada satu lembaga hitam bertanduk macam kerbau, tapi berbulu besar, matanya warna merah. Biasa yang kita sinonim dengar adalah benda berbulu, mata warna merah dan besar warna hitam. Tapi kali ni dia macam ekstrim sikit, dia macam grade dia naik sikit, level atas sikit. Dia bertanduk. Okay, bila dah bertanduk macam tu, dia dah nampak macam tu, dia astaghfirullahaladzim, dia pandang depan, dia terus bawa laju. Okay, bila dia bawa laju, okay, tiba-tiba benda tu ada dekat depan dia. And bila dah ada dekat depan dia, dia pun orang kata mengelak lah. Okay, takkan kita nak langgar, kadang langgar takut apa pula jadi kan. Dia mengelak and dia terus hilang kawalan. Sebab tadi tayar dia lembik, so bila dia mengelak tu, dia terus hilang kawalan. So bila motor hilang kawalan, dia akan macam zzz, itulah. Bila dia dah hilang kawalan macam tu, motornya jatuh, dia terbaring. Benda tu ada dekat depan dia. Kiranya macam kalau kita terbaring, kan kita nampak kan apa orang yang datang ke apa yang datang. And dia nampak benda tu datang and menjenguk dia macam ni. Tengok dia daripada atas. And dia terus tak sedarkan diri sehingga azan subuh berkumandang. Pagi tu bila azan dah berkumandang, baru dia sedar and ada orang kejut dia. Tak silap aku, dia cakap Bilal dekat situ yang kejut dia pagi tu. And dia bangun, dia terus pergi ke surau dulu. Dia kata solat dulu, solat berjemaah sama-sama. And dia cerita dah dekat orang kampung situ yang dia nampak macam tu. And orang kampung dekat situ pun bagi tahu benda tu memang ada dekat situ. And dah ramailah orang yang nampak benda yang bertanduk tu dekat situ. Okay, cerita ni dia tak ada, orang kata kalau kita cerita dia taklah meremang sangat, but rasa lebih seram bila terjadi pada diri kita sendiri. Cerita yang kali ni saya cerita mungkin banyak kena-mengena dengan pekerja lah, pekerja. Okay, so kita move up ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua pun pengalaman orang balik kerja juga. Okay, and orang ni kerja, tak silap saya dia kerja guard. And guard yang jenis balik pukul 10 malam macam tu. Okay, so benda-benda ni pun dia taklah orang kata keluarnya pada pukul 12 saja. Kadang-kadang pukul 10, pukul 11 pun dah ada lah. Kita dah boleh nampak benda-benda macam ni. And cerita dia bermula macam ni. Dia ni baru balik kerja, dia kerja guard. Okay, kita bagi nama dia Fauzan lah. Fauzan ni dia kerja guard.
And dia pun baru balik kerja lah. Dalam pukul 10 ke 11 macam tu dia balik kerja. And bila dia balik kerja ni, dia santai lah. Siapa je balik kerja tak santai? Kalau saya pun kalau balik kerja, kita nyanyi-nyanyi santai-santai, okay? Bila dia balik kerja santai-santai ni, dia ada lalu satu kilang. Okay, kilang proses ayam. Yang mana kilang proses ayam ni orang kata dah tak function lah. Okay, dah tak function, dah lama tak buka lah. And tak silap saya bankrupt ke apa macam tu ada cakap. And bila dia lalu dekat situ, dia ada bau-bau ayam tau. Tahu tak ayam kalau dah diproses kan ada bau-bau ayam tu kan. And dia bau benda tu jauh lagi, tapi dia dah bau benda tu. Dia nampak ada satu benda warna putih, rambut dia agak serabai, tengah seolah-olah tengah kokak satu benda lah. Kokak, tahu kokak? Dia macam tengah makan macam tu lah. Dia tengah makan satu benda dekat situ. And pada masa tu dia kata dia memang dah agak meremang. Memanglah siapa je yang tak meremang bila nampak macam tu kan. Bila dia dah meremang macam tu, dia pun kelang kabut lah. Dia pun kelang kabut and dia terus balik rumah. Dia tak ada cerita dengan siapa-siapa. Dia terus tidur. Pada keesokan harinya, dia nampak benda yang sama, tapi betul-betul di sebelah jalan. Maksudnya sebelah dia betul. Okay, dia ni satu lorong, and ni kedai dia, and ni jalan. Dia ada jambatan, and dekat situ dia nampak benda tu betul-betul tengah kokak, tapi sebelah dia, Mat. Dia duduk jauh pun kita dah meremang, apa lagi dia dekat, lagi kita macam ish, palu. Memang dia kata pada masa tu badan dia ni macam dah tak boleh nak bergerak lah. Kaki dia, lutut dia dah longgar. And orang kata dia memang dah tak boleh bergerak masa tu lah. Memang dah takut gila. And kejadian yang sama berlaku pada cerita yang sebelumnya. Macam gitu juga. Dia accident. Okay, dia accident, tapi bukan dekat situ, dekat depan sikit. Sebab dia dah tak dapat kawal. Dia dah, orang kata, terlampau berdebah. Orang kata kalau kita nampak benda-benda macam ni, kita jangan terlampau berani dan jangan terlampau takut. So kilang ni pun tak jauh daripada tempat saya. Kalau awak semua nak saya explore tempat ni, boleh share dekat kawan-kawan supaya subscriber saya jejak 1000 subscriber, saya akan explore tempat tu InsyaAllah dengan tim-tim saya. Okay, cerita yang ketiga pula. Cerita yang ketiga ni pun orang kata berlaku di tempat kerja juga. Tempat kerja di sebuah kilang. Okay, sebuah kilang yang mana kilang ni mempunyai surau lah. Kilang dia dah siapkan surau lah. Okay, bila dia dah siapkan surau ni, memang dia sediakan untuk orang-orang solat lah. Yang shift-shift tu kan, kadang kita nak solat kan, takkan tak ada tempat untuk solat. Kita ada 4 orang, Fakrul, Farihin, Fatin dengan Najwa. Okay, ni bagi nama-nama random lah. Nama-nama random, takkan nak sebut nama sebenar kan, takut nanti awak semua cari pula. Okay, so Fakrul dengan Farihin ni selalu dia akan solat dululah, solat isyak sama-sama dalam pukul 3 pagi macam tu lah. Sebab dia orang kan kerja shift, jadi rehatnya pada pukul 3 pagi macam tu. Dia orang ni rehat pada pukul 3 pagi. So pada masa tu Fakrul dengan Farihin ni, dia ni solat lambat. Dia tak solat awal. So Fatin dengan Najwa ni, dia dah solat dulu dekat surau. And bila dia solat dekat surau tu, sebab surau dia ni pun orang kata campur lelaki dan perempuan. Dia jenis surau yang besar lah. So perempuan belakang dan lelaki di hadapan. So bila dia orang ni solat, yang mana perempuan ni, dia nampak ada satu susuk tubuh yang menampakkan badan sama dengan Farihin lebih kurang. Okay, badan yang sama dengan Farihin lebih kurang, tengah solat di hadapan. Dia tak solat lah, dia tengah berdoa macam tu dekat saf hadapan. So si Najwa dengan Fatin ni, dia macam, oh tak apalah, si Farihin dah solat, tapi mana Fakrul kan. And dia dah nampak Farihin kat situ. Dia keluar. Dia keluar tu, dia nampak Farihin dengan Fakrul ni tengah makan mat kat luar, tengah relax, tengah santai, tengah makan-makan, tengah borak-borak. So dia dah mula meramah lah. So dia cakap lah dengan Farihin, tadi awak ada pergi surau ke? Dia tanya dengan Farihin. So si Farihin ni kata, tak ada pula nak pergi surau ke apa kan, sebab kita orang nak solat kejap lagi. So si Fatin dengan Najwa ni, dia dah macam meremang lah. Habis siapa yang tadi tu dekat surau? Setahu diorang, staff yang Islam yang selalu solat dekat situ adalah diorang saja dan tak ada orang lain. So pemakaiannya, dia kata, memang sama dengan si Farihin ni.
bentuk tubuh dia pun sama dengan si Farhin ni. And ada kemungkinan dia kata itu mungkin jin Islam lah yang solat dekat situ. Yelah, dia menyerupai kan. Sebab kita hidup dekat muka bumi ni bukan hanya manusia saja ada. Manusia ada, haiwan ada, jin ada. So tempat kita ni kita berkongsi alam dengan mereka. Cuma kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Macam tu. Jenis yang shift malam ni, kalau boleh nak balik rumah tu, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tu adalah doa untuk kita bertawakal kepada Allah. Dan kalau boleh bacalah surah Al-As. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, cuba baca doa tu dengan kita bertawakal kepada Allah. So sampai sini saja video kita pada kali ini. Awak semua nak share apa-apa cerita, boleh DM saya dekat IG. Okey, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. So macam yang saya cakap tadi, jika YouTube saya capai 1000 subscriber dalam bulan ni, bulan 12 2022 ni, saya akan explore kilang proses ayam yang tadi saya cerita. Okey, macam yang saya selalu cakap, jin itu wujud, hantu itu pemikiran, tapi jangan leka mereka ada di dalam Al-Quran. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jannah.